Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Ikram TV dan juga page The Sukan, portal sukan yang paling power dalam seantero dunia. Okey, hari ini kita akan bercerita tentang 4 pengurus yang bergelar legenda di kelab selaku pemain kembali ke kelab untuk menjadi pengurus dan kemudiannya dipecat atas sebab-sebab ketidaktentuan prestasi pasukan, atau dalam bahasa mudahnya prestasi pasukan tu haruk. Pengurus yang pertama adalah Stuart Pearce. Stuart Pearce adalah legenda bagi kelab Nottingham Forest dan telah bermain di kelab tersebut selama 12 tahun di posisi sayap kanan kebanyakannya lah. Pada tahun 1997, Pearce dilantik sebagai player manager, player merangkap manager untuk kelab. Amazingly, dalam beberapa perlawanan tu, dia cemerlang sampai memenangi anugerah pengurus terbaik bulanan ataupun manager of the month pada bulan Januari. Tapi, nasib malang kelab ni tak dapat dihentikan dalam tempoh tersebut dan akhirnya Nottingham Forest telah pun tersingkir ke Liga Kejuaraan pada musim tersebut. Selepas tersingkir, Pearce telah menyambung kerjanya sebagai pemain penuh masa. Pada tahun 2014, Pearce kembali ke Nottingham Forest dalam cubaan untuk membawa kelab naik semula ke Liga Perdana Inggeris, dan pada mulanya dalam first 7 games, Pearce berjaya memenangi 5 perlawanan. Tapi entah apa tak kena, dalam the next 21 game, pasukan bimbingan Stuart Pearce hanya mampu memenangi sebanyak 3 perlawanan sahaja. Jadi tak sampai satu musim, pada bulan Januari itu Pearce pun telah pun dipecat. Pengurus yang kedua adalah Gareth Southgate. Gareth Southgate adalah pengurus England pada ketika ni, pengurus England yang berjaya membawa England layak ke perlawanan akhir Euro tempoh hari. Southgate adalah legenda untuk kelab Middlesbrough ataupun Borough. Pada tahun 2004, Southgate muncul kapten pertama Borough yang berjaya menjulang piala utama, di mana kelab tersebut berjaya memenangi piala Carling Cup ataupun piala Liga. Selepas menang piala Liga, Borough pun mewakili England untuk bermain di Liga Eropah. Kalau masa itu dikenali sebagai UEFA Cup, piala UEFA. Power tak power Borough yang ketika itu dilatih oleh Steve McLaren, diorang berjaya layak sehingga ke perlawanan akhir sebelum dikecewakan oleh Sevilla. Lepas tu bila dah McLaren berjaya bawa Borough, satu kelab yang tidak dikenali di pentas Eropah ataupun di England sendiri ni, layak sehingga ke perlawanan akhir Eropah, English FA nampak ada something special dengan McLaren. Lalu McLaren pun diangkat sebagai pengurus pasukan kebangsaan England dan menggantikan McLaren adalah Southgate tu sendiri. Lepas tu selama 3 musim Southgate bersama Borough ni sebagai pengurus Borough ni, prestasi Borough ni terumbang-ambing. Dia kejap naik kejap turun, kejap naik kejap turun, dan sampailah musim terakhir Southgate tidak berjaya mengekalkan Borough di Liga Perdana Inggeris ataupun EPL. Borough tersingkir dan begitulah berakhirnya kerjaya Southgate sebagai manager di Borough. Okey jugalah, kalau dia tak dipecat sebagai manager Borough, mungkin England takkan masuk final Euro hari itu, betul tak? Pengurus yang ketiga, Alan Shearer. Siapa tak kenal Alan Shearer? Bagi mereka-mereka yang sebagai saya lebih kurang ni, yang membesar tahun 90-an awal 2000, memang akan kenal Alan Shearer, seorang penyerang yang sangat-sangat tajam di depan gol. For the record, Shearer adalah pemegang rekod penjaring terbanyak untuk EPL, bukan untuk Newcastle sahaja tau, untuk keseluruhan pasukan di EPL, Shearer adalah penjaring terbanyak. Pada tahun 2009, Newcastle sedang bergelut dengan prestasi pasukan tumbang-ambing dalam liga sampaikan terperosok ke zon penyingkiran. Nak memburukkan keadaan lagi, pengurus Newcastle masa tu bergelut juga dengan kesihatan dia sendiri. Jadi pengurusan tertinggi kelab mengambil keputusan untuk merehatkan pengurus tu dan menggantikannya dengan legenda kelab Alan Shearer lah. Pengumuman dilakukan pada 1 April 2009. Ramai orang ingat ini adalah satu prank. Yelah, Mat Saleh kan dia suka benda-benda yang tak kelakar tapi bagi dia kelakar. Anak April Fool tu kan. Jadi baki 8 perlawanan ni dikendalikan oleh Alan Shearer. Tapi itulah, dipendekkan cerita, Newcastle akhirnya tersingkir juga ke Liga Kejuaraan buat kali pertama dalam sejarah English Premier League sejak 1992. Bila dah tersingkir, Shearer pun tidak ditawarkan kontrak sepenuh masa dan digantikan oleh Chris Hughton. Pengurus yang keempat, Frank Lampard. Frank Lampard di Chelsea adalah super legend. Dengan Chelsea dia dah menang semua benda. Premier League, FA Cup, League Cup, Europa Cup, Champions League, Club World Cup, Cup, semua cup tu dia dah menang sebagai pemain. Pada tahun 2019, selepas Lampard cemerlang membawa Derby County layak sampai ke play-off untuk layak ke Liga Perdana Inggeris, akhirnya pengurusan tertinggi Chelsea telah melantiknya sebagai pengurus menggantikan Maurizio Sarri. First season boleh dikatakan musim yang sangat-sangat cemerlang. Lampard berjaya memperkenalkan bakat-bakat muda Chelsea kepada dunia seperti Tammy Abraham, Mason Mount,
Reece James. Jadi ramai orang kenal. Power tak power Lampard? Power lah. Jadi selepas cemerlang pada musim pertama ni, pengurusan tertinggi kelab pun dia kata okey lah, aku bagi kau duit, kau spend untuk jadikan pasukan ni lebih power. Jadi Lampard dapat duit sebanyak 200 juta pound sterling, dan dengan duit ni dia telah berbelanja membawa masuk pemain-pemain seperti Kai Havertz kan, tak silap lah, Timo Werner kalau tak silap. Lepas tu dengan harapan menggunung, Lampard gagal untuk deliver. Prestasi pasukan terumbang-ambing, kejap menang, kejap kalah, kejap seri. Lampard pun dipecat, lalu digantikan oleh Thomas Tuchel. Seperti mana yang kita tahu, Tuchel berjaya membawa Chelsea menjuarai Champions League pada musim panas yang lepas. Okey, kenapa saya buka cerita 4 legenda kelab yang dipecat ni? Sebab sekarang ni ada seorang manager, dia bertaraf legenda lah di kelab dia, iaitu Ole Gunnar Solskjaer. Sejak menjadi pengurus penuh masa, kelab telah pun memberikan sebanyak 400 juta pound sterling kepada Solskjaer untuk berbelanja membawa masuk pemain yang dia nak. Dia dapat semua, Harry Maguire, Aaron Bissaka, Bruno Fernandes. Yang terbaru ni dia dapat Jadon Sancho, Rafael Varane, Cristiano Ronaldo, Fred, the legendary midfielder. Semua dia dapat. Tapi pada awal musim kita ingat dengan skuad yang ada ni, MU akan menjadi satu pasukan yang sangat-sangat kuat dan akan menjadi pencabar untuk kejuaraan Liga dan juga Champions League. Tapi selepas 10-11 perlawanan ni, kita tengok macam tak tahu mana hala kan MU kan, dengan pattern play pun tak ada, gameplay pun tak tahu mana hala, asyik senang-senang bolos. Jadi persoalannya, adakah Ole bakal menerima nasib seperti Pearce, Southgate, Lampard dan juga Shearer? Kita tunggu tengok sahajalah. Okey, bagi siapa-siapa yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang sebelum terlambat. Yang dah subscribe, terima kasih banyak. Lepas tu kalau nak like, nak share, boleh silakan. Saya tak marah, saya tak akan marah, saya janji saya tak akan marah lah. Lepas tu kalau ada iklan tu, janganlah skip. Okey,